Okey, alright. Dah okey, Okey. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera dan selamat petang. Pertama sekali saya ucapkan jutaan terima kasih pada rakan-rakan media yang sentiasa memberi kerjasama dan bantuan dalam menghebahkan berita-berita terkini yang dikeluarkan oleh Polis Diraja Malaysia. So, pada petang ini saya akan memberi perkembangan berkaitan siasatan yang dijalankan oleh pihak polis ke atas isu yang menarik perhatian, iaitu isu berkaitan dengan siasatan dalam kes 1MDB ataupun Satu Malaysia Development Berhad. Okey, ada dua fasa siasatan yang dijalankan oleh PDRM. Yang pertamanya berkaitan dengan siasatan yang dijalankan ke atas syarikat YMDB ini berkaitan dengan kesalahan jenayah yang dipercayai telah dilakukan. Saya merujuk kepada isu-isu transaksi yang disiasat oleh pihak Polis Diraja Malaysia, iaitu siasatan yang dijalankan oleh Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman yang melibatkan syarikat Satu Malaysia Development Berhad, dan kita melihat daripada ada 4 perkara yang kita sedang menjalankan siasatan. Yang pertamanya berkaitan dengan terbitan Islamic Medium Term Notes atau 1MTN, INTN, oleh Terengganu Investment Authority ataupun TIA yang bernilai RM5 bilion pada tahun 2009 yang kita percayai diluluskan tanpa mendapat kelulusan daripada Menteri Besar Terengganu Incorporated. Yang keduanya adalah berkaitan dengan satu perjanjian usaha sama atau joint venture antara 1MDB dengan Petro Saudi International Limited dan pemberian pinjaman dalam bentuk nota murabahah. Yang ketiganya, kita juga menjalankan penyiasatan terhadap terbitan nota USD 3.5 bilion, pembelian aset dalam sektor tenaga dari syarikat Tanjung dan juga Genting, dan yang keempat adalah berkaitan dengan terbitan nota USD 3 bilion oleh 1MDB Global Investment Limited, iaitu anak syarikat milik 1MDB bagi usaha sama projek Tun Abdul Razak Exchange dengan satu syarikat ABAR, AABAR. Dalam proses penyiasatan ini, beberapa individu telah pun kita kenal pasti dan siasatan diteruskan.
bagi tujuan mengenal pasti kesalahan-kesalahan yang dilakukan. Antaranya, yang pertama, kesalahan di bawah Seksyen 409 Kanun Keseksaan 409 of the Penal Code, iaitu pecah amanah jenayah oleh ejen, CBT, Criminal Breach of Trust by Agent, Seksyen 409 Kanun Keseksaan. Yang keduanya, pakat jahat jenayah ataupun criminal conspiracy untuk melakukan pecah amanah jenayah di bawah Seksyen 120B Kanun Keseksaan. Yang ketiganya, siasatan juga bertumpu kepada kesalahan bersubahat dalam melakukan kesalahan pecah amanah jenayah yang dibaca di bawah Seksyen 409/109 Kanun Keseksaan. Dan yang keempat, kerana menerima harta curi seperti yang ditakrifkan di bawah Kanun Keseksaan, iaitu di bawah Seksyen 411 Kanun Keseksaan. Dan kalau kita melihat, siasatan bukan sahaja tertumpu di dalam negara kita, tetapi kebanyakan transaksinya berlaku di luar negara. Maka penyiasatan polis tertumpu kepada mengenal pasti individu-individu tertentu, mendapatkan dokumen-dokumen tertentu daripada dalam negara. Dan juga kita memerlukan untuk mendapat keterangan daripada saksi-saksi di luar negara dan juga dokumen-dokumen daripada luar negara. Pihak polis gigih meneruskan siasatan sekarang, dan perlu saya jelaskan di sini, it is quite difficult, kerana kita perlu mendapatkan keterangan daripada luar negara yang memerlukan beberapa tindakan untuk mendapatkan persetujuan ataupun MLA, yang kita kenal pasti MLA, Mutual Legal Assistance, daripada luar negara. Dan untuk tujuan ini, kita telah pun memohon pihak peguam negara, dan pihak peguam negara telah pun mengadakan perbincangan dengan pihak berkuasa luar negara, dan tindakan-tindakan susulan sedang diambil untuk mendapatkan keterangan-keterangan dan dokumen daripada rakan kita di luar negara. Itu penyiasatan yang pertama. So, kita juga menjalankan siasatan di bawah Akta Pengubahan Wang Haram ataupun AMLA. So, saya balik kepada perjalanan
penyiasatan ini. So, siasatan ini bermula pada 17 Mei 2018 apabila pasukan siasatan jenayah pengubahan wang haram ataupun AMLA daripada Urustia, Ketua Polis Negara Bukit Aman telah membuka satu siasatan bersangkut dengan Dang Wangi Report 12267/18. Penyiasatan dijalankan di bawah Seksyen 4/1 Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan pencegahan pembiayaan keganasan dan hasil daripada aktiviti haram, iaitu Amlat Puah 2001. Ekoran daripada laporan ini, serbuan telah pun dijalankan ke atas 5 buah premis dan seterusnya tindakan penyitaan telah diambil di bawah Seksyen 45/2 Akta yang sama terhadap barang-barang seperti berikut. Pertama, wang tunai berjumlah 114 juta ringgit Malaysia. Ini termasuk wang daripada foreign currency, yes. Barang kemas sebanyak 566 barang kemas dan 566 unit beg tangan, 437 jam dan 234 cermin mata berbagai jenama. So, perlu saya jelaskan bahawa peruntukan di bawah Akta Amlat Puah 2001, pihak penguasa undang-undang adalah diperuntukkan tempoh selama 1 tahun untuk menjalankan siasatan ke atas harta-harta alih dan harta-harta tak alih yang telah pun disita. Penyitaan ke atas barang-barangan yang saya sebutkan di atas adalah berdasarkan wujudnya alasan-alasan yang munasabah dan disyaki bahawa barang-barang yang disita ini adalah hasil daripada perolehan wang haram untuk kes 1MDB. Oleh itu, semua barangan-barangan rampasan yang disita masih diperlukan oleh pihak polis untuk melengkapkan siasatan. Dalam proses penyiasatan ini, sejumlah USD 972 atau
RM juta atau RM 2.973 billion. Telah didapati dimasukkan ke akaun orang yang kita siasat melalui beberapa fasa, iaitu fasa Goodstar, melibat Goodstar, syarikat Goodstar, syarikat EABAR, ABA, dan juga syarikat Tanore, TANORE. Kita telah mengenal pasti transaksi-transaksi yang terlibat, lebih daripada 100 transaksi, dan kita juga telah mengenal pasti individu yang terlibat, yang menerima wang daripada transaksi yang telah saya jelaskan di atas. Terlebih daripada 50 orang saksi yang terlibat, dan tindakan untuk merakamkan percakapan mereka telah pun kita ambil. Okey. So hingga kini pihak AMLA yang menjalankan siasatan dalam kes penggubahan wang haram ini belum menerima sebarang tuntutan resmi daripada mana-mana pihak yang terlibat. Walaupun beberapa kenyataan akhbar berkaitan dengan isu wang tunai ini dibangkitkan di dalam akhbar. Lantaran itu, pihak AMLA PDRM telah menyerahkan satu notis atau perintah di bawah Seksyen 32 AMLAT FA 2001 untuk mereka yang mendahirkan tuntutan ini hadir memberi keterangan kepada pegawai penyiasat berkaitan pemilikan harta-harta yang saya nyatakan, yang telah dinyatakan di dalam akhbar tersebut. Okey. Dalam proses penyiasatan ini juga, seperti yang mana kes di dalam penyiasatan 1MBB tadi, kita dapati transaksi kebanyakannya berlaku di luar negara. So maka tindakan lanjut oleh pihak polis adalah memohon bantuan di bawah AMLA daripada negara-negara yang terlibat, dan seterusnya mendapatkan keterangan daripada saksi-saksi yang telah dikenal pasti, dan juga
mendapatkan dokumen-dokumen untuk menyokong kes kita. So, perlu saya jelaskan di sini dalam kedua-dua bentuk siasatan ini, it is satu siasatan yang melibatkan saksi dalaman dan luar negara. Dan it is a very difficult investigation. Kita perlu mendapatkan kerjasama daripada kerajaan yang terlibat, kebenaran daripada kerajaan yang terlibat dalam usaha kita untuk melengkapkan siasatan ini. Maka waktu diperlukan. Ya. Walau bagaimanapun, pihak polis sedang berusaha sedaya berupaya untuk melengkapkan siasatan ini secepat yang mungkin. Okey. Sekian, terima kasih. Okey. Yes. You mentioned that there are 50 people who have been identified yang terlibat Yes. hasil wang haram. Yes. Can I know if one of it is Tan Sri Shafii? I wouldn't comment on individual, but we have identified this. Of the 50 are politicians from Malaysia. From 50 to 30. Yeah. From the 50 yang ni ada tak macam political Ada melibatkan? political punya individu? Ada. Political affiliation ada. How many of them country? I wouldn't comment to that detail. Cukup. Cukup. There are quite a number. Yes. Yep. You mentioned that just now you say that some people have already issued a statement regarding the owner of the wang haram, right? Yes. You are mentioning, you say you already sent the perintah di bawah section Yes. 32 UMNO. Yes. And then who do you serve? UMNO or Zahid or Najib? Individual. I issue it to individual. I don't issue to organization. Tan Sri, you mean you served it to the individuals who have made the claims? The claims, yes. I have issued it to individuals who has made the claim. Yes. Have they come forward? I think in the short time they will come. When We serve it today. We have served it today. Yeah. oh, so it- All right. so when do you expect? We expect in 2-3 days time or in a week's time, yes, they will come. They have to come. Yeah. They must come. Also, Tan Sri, you mentioned that the police are having difficulties recording testimonies from overseas witnesses. Yes. One of it, may I know if it's also Jolo? Okay. It's not difficulty actually, We have to go through the due process. The due process is we have to make application, we have to consult the AG office, and of course the AG have to consult the AG from the country. Then they have to trace and get all these witnesses and all this. So there must be cooperation between these two countries. So it takes time. So I suppose it's also to record statement from... Yes, to record statement and to get the evidence, the documentary evidence, yes. Tan Sri, how far along would you say investigations into 1MDB are at the moment? No, we are waiting for the approval of the MLA, and it is being done through the AG office. Then when we got the clearance, we will immediately take action, of course. So if you were to give a percentage of the completion of investigations at the moment, what would it be? I put it this way, the chances to complete investigation is huge. We are confident that we can complete the investigation, but it's a matter of time which I cannot determine here, because it depends on the other country. They might have things to discuss at their level. So we just hope that we will get the due cooperation from the countries involved. Which country has already give a cooperation to Malaysians?
Of course, you see, you all know that Singapore, yes, has given. In fact, the OG has come. There are a few countries more. Switzerland. So Singapore, US, Switzerland, and of course, Saudi Arabia, please. Yep. Good afternoon, Tan Sri. Yep. Jacob from AFP. Thanks for inviting the foreign media. Yeah. Tan Sri, we all know that mastermind in this 1MDB scandal is Joe Low. Yeah. Could you give us some insight as to, it's been a few months now. Yes. This man has been wanted since May and he's been informed. Can you give us some insight as to where the police are looking for him now, or is there a deadline where he can be brought to our shores? Okay, I think I put it this way. I cannot confirm where it is now. But of course, we have the information. But you see, it involves sovereignty of another country, which we have to respect. We couldn't send our enforcement officer into one country and execute, arrest there. So, of course, we need assistance, cooperation, and also approval from the country concerned. Country, Yep. should we say that country is in Asia? So you are asking me to. General idea. You said you had an idea. So let it be open. No? I couldn't. I won't commit to that extent. Country, But- back to the 50 people. Yeah. Does that include foreigners? And Yes. and Yes. Do you think the police are able to take action? Yeah, we up to the extent we get good cooperation from them. But provided now, that's as I told you, that we need the MLA. Tan Sri, any country has give a typical for you or corporate? I don't think so. Then we all work together. They give their fullest cooperation, but as I say, the due process has to be followed. Because Tan Sri, previously our Prime Minister had mentioned in an interview before that Saudi Arabia has been giving a bit of a tough time. So now you say Saudi Arabia has actually come forward and extended their cooperation. When actually this started and how No. much have we gotten from them in terms of At this moment, no? At this moment, we focus our attention into Singapore and US. No? And at the same time, we also apply under the mutual legal assistance, and we are waiting for the approval at this moment. Okay, all right? Tan Sri, Yep. Tan Sri, you mentioned that the police actually need a longer period of time Yes. to investigate, and this includes all the items seized. Former Prime Minister, of course, as you mentioned, he said that the 3-month time is up and everything has to be written. So, can you tell what is the process that the police followed to now request an extension of time? No, it's not the extension of time. We have a time frame of 1 year under the law. So we have, and that ends in May next year. So, but we are doing our best to complete in the shortest time possible. So we are waiting for the legal assistance from the other country, and once we got that, I think then we will start taking action, appropriate action. Our former Prime Minister said that 3 months, that is a wrong timeline. Yeah, it is 1 year. Country, Okay. just a question on the MLA. How many MLAs exactly is the police asking for? Yeah. So not at the moment. Tan Sri, what happens Yep. after the 1 year lapse? And then they have to follow we have to complete the investigation during this time, and decision has to be made But what happens? during this time. Then we are open to legal action then. But of course, you don't worry, we will complete it by that time. But Tan Sri, could you confirm if lawyer Tan Sri Shafi is one of the suspects, considering he was charged with Amla today in court as well? I put it this way. As you know, I think Tan Sri Shafi is being charged this morning. I think you can well understand from the charge. You know the charge.
what is the charge on him. So can we expect more of these 50 individuals to be charged in the near future? Yeah, there is a possibility. Yep. Alright. So maksudnya Tansi PDM dah kena pasti lokasi sebenar Jolo di negara mana? That it will be the secret, a secret at this moment. We don't want to disrupt what we have been working for all this time. Kalau kita kena pasti lokasi. Tak boleh. Now, I don't want to disrupt action that has been taken before this. Okay? Can we say the police are already in the midst of getting a statement from him? Perhaps you say witness statement. It's very difficult. I assume he's one of No, the person you asked. I'm not saying it's difficult. It's a tough investigation because it involves other countries as well. No? So it's not as easy as winners in the country when we can call at any time for them to give statement because we have to go through the due process. No? So due process is very, very important in this case. So, okay. So, thank you very much. Cukup lah besok lah. Saya pun dah letih lah. Alright. Thank you. Terima kasih.